Warahmatullahi wabarakatuh. Alright. So kita kembali lagi dengan video yang seterusnya. Tajuk kita hari ini berkaitan tentang apa itu content marketing. Okay, apa itu content marketing? Jadi ilmu ni bak kata orang dia ilmu ini adalah ilmu level macam level sekolah rendah lah, macam tu, betul. And then bagi anda yang tengok ni, kalau tak faham apa itu content marketing, so boleh tengok. Alright. So bagi sesiapa yang baru first time tengok saya punya video dan baru kenal saya adalah Muhammad Ali Munin, founder kepada Khalifah Usahawan, dahulu dikenali sebagai Alim Academy. Okay. Saya juga dah berpengalaman dalam bidang more kepada online marketing lah, digital marketing kan, selama 4 tahun lebih kurang, daripada September 2016 sehingga kini. Okay. So bagi yang baru tengok, pastikan anda cuba cari di manakah anda punya masalah sebenarnya dalam nak buat konten ni. Nak cari solution dia, kena dengar dulu lah kan. Adakah ada tak poin-poin penting yang anda boleh gunakan dalam you punya pemasaran dalam content marketing. Okay. Jadi ada 3 benda yang you kena lakukan apabila belajar dengan kita Khalifah Usahawan, iaitu 3T. Okay, nama dia 3T. Formula tu 3T, iaitu tengok, okay, tengok, tulis, tindakan. Alright. So 3T ni kena buat. Apabila you dah tengok, you kena tuliskan ilmu tersebut, and then you kena ambil tindakan. Bila you buat tindakan, baru you tahu eksperimen yang you lakukan untuk you punya bidang, untuk bisnes anda sendiri, di manakah you punya capacity. Sebab nak menentukan seseorang punya level of pencapaian tu, kita tak boleh nak pukul rata semua orang. Okay, kita tengok pada dia punya, ada juga dia 3T juga. Apa dia tu? Dia tengok pada dia punya target, pada timeline dia dan track dia. Boleh jadi, maybe kalau you nampak, kita ambil contoh lah, kalau kita dah dekat traffic light kan, maybe anda naik kereta sedan, betul, naik kereta sedan, let's say Proton lah, Proton Saga contoh. Tapi sebenarnya orang sebelah, dia naik kereta juga, naik kereta juga, tapi dia kereta maybe kancil. Ataupun sebelah kiri anda, dia naik kereta BMW, tapi dia duduk dalam, dia sebaris dengan anda kan, dekat traffic light tu. Cerita dia sekarang, dalam dunia online ni, even dalam bisnes, kita tak tahu proses anda belajar suatu tajuk tu, you tak tahu dia punya timeline dia dekat mana, dan dia punya track dia dekat mana. Boleh jadi kalau you pernah join lumba lari ke kan, satu pusingan tu baru 400 meter, kalau 2 pusingan dah 800 meter. Ada orang, let's say kalau yang BMW tu kan, dia sampai di sebelah anda tak tahu sebenarnya dia dah berapa ratus meter. Kalau semua sama naik kereta Saga kan, semua sama naik kereta Saga, tapi anda tak tahu sebenarnya dia dah 2 kali round ataupun dah 3 kali round, dia dah pernah jalan kat tempat yang sama, dan dia dah tahu apa benda yang ada kat depan. Okay, so dekat sini beza dia punya timeline dan juga track seseorang. Jadi you tak boleh judge semua orang kata pukul rata, tak boleh pukul rata semua. So itu sebabnya saya cakap, bagi anda yang tengok video ni, jika benda ni anda baru level macam kita ambil macam sekolah rendah lah, macam saya cakap tadi kan. Kalau you dah level, jatuh pula, level university. Okay, kalau you dah level university, maybe you punya ilmu dah lain, dan you kena cari benda lain, betul tak? Sebab you punya track you dah berbeza, you punya timeline dah berbeza, dan you punya target pun berbeza dekat situ. Okay, jadi setiap orang berbeza dia punya target, track dia dan timeline dia. Target, track, timeline. Okay, so macam saya, timeline saya dah 4 tahun dalam bidang ni. Timeline saya dalam dunia online ni saja dah 4 tahun. Maybe ada di antara anda baru nak berjinak, ada di antara anda yang baru nak buat. Okay, ada seseorang dia baru nak ceburi bidang bisnes. Jadi you punya timeline berbeza dengan orang di sebelah anda.
Okey, jadi saya kongsikan ilmu ini berdasarkan pengalaman saya dan ilmu yang saya ada dan tengok kepada keadaan semasa juga. Okey. So, saya kongsikan benda ni, saya harap anda take note. Penting sekali untuk anda take note. Orang panggil sebagai golden nugget. Kalau anda dapat satu biji point, okey, satu point penting lah, you take action. Daripada point tu, insya-Allah kalau you buat, you bertanya, sebab you sebagai murid adanya ilmu, you kena bertanya dengan guru tu. Kalau you tak tanya, you just orang kata buat-buat tahu je and then buat tak dapat hasil, salahkan guru. Tak boleh macam tu. Jadi you kena ambil tindakan and then you buat. You buat tak tahu, tanya. Jangan segan untuk tanya kita, tanya dekat Facebook page kita ni. Kalau you baru tengok video ni, okay, dekat mana-mana, adakah you tengok dalam secara watch party ataupun you tengok dekat YouTube? Maybe you tengok video ni secara real life ataupun potongan video pendek. Pastikan anda save dahulu, like dahulu, subscribe dahulu saya punya Facebook ni ke, IG saya ke, ataupun saya punya YouTube. Itulah bila dekat rumah kan. Okay, so diharapkan anda dapat manfaat dalam perkongsian saya berkenaan tentang content marketing ni. Okay. So, apa di antara jenis-jenis konten yang you boleh lakukan? Apa di antara jenis-jenis konten yang anda boleh lakukan? Ada orang dia tak sedar. Okay, ada orang dia tak sedar apa benda yang dia perlu lakukan setiap hari. Di antara aktiviti penting yang you lakukan setiap hari kalau you sebagai usahawan, sebagai peniaga. Okay, sebagai peniaga. Okay. Saya macam tak nampak ada orang join. Saya tak tahu tim saya sedar ke tidak. Okay. Content marketing. Apa itu content marketing? Content marketing adalah sharing. Ada isu semasa ni berkaitan tentang buat posting menjual, buat posting tentang jual produk ataupun servis dekat Facebook, tiba-tiba kena ban, tiba-tiba kena kick, tiba-tiba keluar notification anda tak boleh gunakan features ni ke apa semua untuk sementara waktu. Betul? Jadi isu tu adalah berkaitan tentang pemasaran anda. Okay? Pada tahun 2017 saya dah waktu anak saya yang sulung ni kecil lah. Dia waktu tu tak bising sangat kan, sebab dia kecil. Tapi sekarang bila dah ada dua ni makin meriah pula kan, bila buat kat rumah pula kan. Dia ada beza dia sebenarnya bila buat kerja dekat rumah dengan dekat office, dia ada beza. Okay. Alright. Jadi bagi sesiapa yang tengok ni, untuk maklumat anda, saya duduk dekat nak cakap Selangor pun tak tahu nak cakap Selangor ke KL. Saya duduk dekat Kampung Selayang Lama. Dia macam sempadan sebenarnya. Dekat bulatan Batu Cave tu, dekat sebelah tu. Bulatan ngam-ngam dekat bulatan Batu Cave. Jadi dekat situ orang cakap situ sempadan. Ada alamat yang depan rumah ni, alamat di Selangor. Yang rumah kita duduk ni pula KL. Macam mana tu nak cakap? Macam itulah. Betul. So, bagi sesiapa yang tengok ni, mungkin anda tahu yang dekat Putrajaya, Selangor dan KL semuanya kena PKPB. Dan sejak daripada kemarin, silap saya 22 sejak daripada 22 lah, semalam lah kan, dah bermula kena limit untuk pekerjaan. Sektor pekerjaan kan semuanya dilimitkan daripada segi pengurusan. Dia ada limitation pekerja, 10% daripada pekerja yang boleh bekerja sahaja dalam satu syarikat tu. So, macam saya buat daripada rumah dan tim saya ada yang dia buat secara online. So, dekat sini saya harap ada di antara anda yang dapat sesuatu. Okay, saya harap ada di antara anda walaupun tengok dekat rumah ke, maybe ada di antara anda yang tengok daripada office ke, maybe ada juga di antara anda yang tengah rehat, tengah makan.
tengok ataupun tengok real life balik secara watch party. Saya harap anda mendapat manfaat, saya harap anda dapat ilmu, saya harap anda mendapat rezeki daripada setiap video-video yang saya kongsikan kepada anda, dan supaya anda mendapat keberkatan dalam berniaga. Sebab bila you nak earn more, you kena learn more. Okay, jadi ini yang saya kongsikan berdasarkan ilmu yang saya dah ada. Saya dah buat eksperimen, saya dah test, and then dah verify and then validate, and then kita laksanakan benda tu, kita gunakan dalam bisnes, and then kita bantu juga usahawan. Benda tu jadi ke tak jadi, kita share. Kalau dia menjadi, alhamdulillah, kita kongsikan. Jika dia tak menjadi, bagaimana pula cara dia? So dia macam eksperimen lah kan. Okay. So ada orang cakap kalau dunia bisnes, benda ni dinamakan sebagai R&D, Research and Development. So even memang kita dalam Khalifah Usahawan, kita memang buat training and coaching. Okay, kita memang buat training and coaching untuk usahawan Bumi Putra, Islam Mikro dan PKS. Okay, so itu memang fokus kita. Ada orang cakap, you tak ambil non-Muslim ke apa semua. Sebelum ni saya tak stand untuk spesifik target kepada golongan tertentu. Saya tak set spesifik macam tu. Tapi sekarang kita kena being spesifik. Siapa yang betul-betul orang yang pelanggan yang betul-betul berminat dengan bisnes saya dan kepada saya. Okay, so dekat situ kita tahu siapakah kita punya pelanggan. Kita dah kenal. Kita punya diri ni, mesej yang kita sampaikan ni, kita dah menarik siapa selama ni. So kita dah tahu secara jelas. Daripada sebelum ni nama jenama adalah Alim Academy, sekarang dah diubah kepada jenama branding main adalah kepada Khalifah Usahawan. Okay, so dekat situ kita dah tahu, disebabkan kita dah tahu kehendak pelanggan, kita dah tahu keperluan pelanggan juga. So bila you nak buat konten, okay, you nak buat konten, dia ada benda yang you kena tahu, iaitu 3M. 3M ni adalah asas biasa yang saya selalu kongsikan lah kepada peniaga ataupun usahawan di luar sana sejak daripada 4 tahun lepas. Setiap kali saya akan sebut tentang benda ni apabila nak buat konten. 3M ni adalah message yang anda sampaikan, and then kepada market mana, dan supaya sesuai dengan media yang anda gunakan. Message, market, media. Okay, jadi mesej yang anda gunakan selama ni, maybe mesej berkaitan tentang kesedaran digital marketing untuk onlinekan bisnes anda. Okay, pada isu semasa yang sedang berlaku pada saat video ni dilakukan, mungkin dia sedang anda tengok ni dah tak ada apa-apa. Okay, tetapi bila Papa pergi kerja. Mana Papa kata? Papa pergi kerja. Bila kita dah buat benda ni selama 4 tahun, kita dah tahu konten jenis macam mana untuk golongan mana. Okay, mesej apa yang you perlu sampaikan. Let's say kalau you adalah usahawan, kalau you adalah peniaga, apa yang you perlukan, masalah yang you perlu selesaikan. Okay, apa yang anda nak sebenarnya untuk diselesaikan kepada golongan tersebut, iaitu market tersebut. Jadi maybe kalau anda usahawan baru, peniaga baru, ataupun anda agent, anda tertanya-tanya macam mana saya nak dapat a piece of the market share. Market share ni tengok pada bidang. Kalau you business yang business to customer, tengok pada bidang anda. You kena tahu berapa market share yang you sasarkan. You jangan cakap saya ambil semua golongan ni. Tak boleh. You tak boleh macam tu. You tak being specific. You tak ada clarity in terms of calculation, in terms of numbers, in terms of targeting. Kalau you tak clear tentang benda ni, orang akan tanya apa you punya business plan, apa you punya business model. Orang akan tanya, you tak ada jawapan, means you tak ada clarity in terms of you punya vision, mission and you punya objective. Okay, kenapa saya cakap tentang benda ni? Lebih kepada message. Okay, lebih kepada message. Bila you nak buat konten, you kena susun satu persatu. Okay, you kena susun satu persatu. Kat situlah adanya content strategy. Okay, tuliskan point ni. Okay, macam saya cakap tadi, tengok, tulis tindakan. Tuliskan, you kena ada content strategy. Mungkin ada di antara anda tertanya-tanya, oh kenapa buat live dekat rumah kan? Okay, first of all ialah PKPB lah kan. And then secondly,
memang usahawan yang tengok saya more kepada micro. Tapi still of course lah saya perlukan suasana juga kan. Alright. So, content strategy. Content strategy means you tahu message apa yang you nak sampaikan. Bila you masuk satu bidang, pastikan you masuk bidang tu dengan persediaan. Tapi kalau you cakap saya tak tahu nak masuk bidang apa, you buat je dulu apa yang ada. You buat je dulu apa yang tengah ada pada badan anda. Okay? Apa yang ada pada badan anda, tak semestinya pada tangan anda, ianya pada badan anda. Sebab 9 jenis capital yang banyak orang tak tahu. Orang cakap tak ada modal duit. Jangan sebut tentang capital tu tentang duit saja. Malahan 9 jenis capital, duit itu adalah capital yang paling rendah pada tangga yang paling bawah. Okey. Capital yang paling tinggi adalah capital manusia, iaitu maksudnya modal insan itu sendiri. Itu adalah capital yang paling tinggi dalam urutan jenis 9 jenis capital. So, saya tak nak sebutkan 9 jenis capital tu, tetapi harap anda sedar bila you nak mulakan bisnes, you dah tahu you mulakan dengan apa yang ada pada badan anda. Maybe dengan you punya pengalaman, dengan kemahiran yang you ada, maybe dengan produk yang you ada semasa you hidup ni. Sebab minimum kalau you tengok video ni, maybe anda umur dalam 25 something, you dah berkahwin, you dah ada anak, maybe you ada berniaga kecil-kecilan, you ada buat dropship, you ada buat affiliate, maybe you ada jadi agent kowe ke, maybe you ada buat jenis bisnes takaful ke. Saya tak tahu you dalam bidang apa, tetapi banyak jenis bisnes yang akan tengok, banyak jenis peniaga atau usahawan akan tengok video ni. So, saya harap anda dapat sesuatu daripada video ini supaya anda dapat susun apa dia? Content strategy. Okey, apa dia 3M tadi? Message, market, media. Okey? Message, market, media. Jadi macam di bawah ni saya ada tim saya tuliskan akses percuma rahsia naikkan sales pantas. Case study, kita ada case study ni bagaimana dapat sales RM80,000. Okey, macam mana dapat case study. Case study ni RM80,000 you boleh dapatkan percuma dekat bahagian komen. Kat situ you tekan link tu and then you access case study tu. And then you baru proceed kepada benda lain untuk you tengok. Okay, kat situ kita akan bantu anda, kita akan educate anda dan kita akan bantu semampu kita jika anda nak bantu diri sendiri. Sebab benda ni pernah berlaku. Okay, benda ni pernah berlaku pada tahun 2016-2017 sewaktu awal-awal saya start buat training. Sebelum tu memang saya pernah buat bisnes kan. Saya memang pernah buat dropship juga. Saya sendiri pernah join dropship juga. Okay, dan saya juga pernah juga buat affiliate, tapi affiliate more kepada Clickbank. Alright. So di sini kalau you tengok pada pengalaman anda, okay, kalau you tengok pada pengalaman anda, maybe anda cakap, oh, dia tak faham macam mana rasa dia menjadi usahawan. Okay, kita juga dalam Khalifah Usahawan kita ada buka peluang perniagaan bagi anda. Kita ada juga buka peluang perniagaan. Buka peluang perniagaan untuk jadi apa? Jadi dropship. Supaya anda dapat bermula dengan berniaga. Kalau you nak tahu lebih lanjut, ambil dulu kita punya case study ni. Okay, ambil kita punya case study. Sales RM80,000. Bila you dah masuk, you dah access, you akan dibantu oleh kita. Kalau you ada usaha lebih, you tanyalah kepada kita macam mana nak jadi ejen tu. Okay, so insyaAllah saya punya tim akan bantu anda bagaimana untuk anda dapatkan dan nak jadi ejen tersebut. Okay, so itu saja saya rasa berkaitan tentang content marketing. Ada apa-apa soalan ke? Sebelum saya terlupa, saya nak recap balik. Okay, saya nak recap balik. Tadi kita dah sebutkan berkaitan tentang content strategy, tentang 3M. Penting sekali saya nak cakap tentang 3M itulah. Message yang you sampaikan pada market tu adalah pelanggan sasaran anda. And then media apa yang you gunakan. Okay, media apa yang you gunakan. Jadi message tu harus sampai. Dia kena sampai supaya ianya menjadi cara pemasaran yang
berkesan kepada anda. Sebab orang Asia, okey, orang Asia lebih lagi di Malaysia lah. Untuk makluman anda, orang Malaysia dia lebih kepada bersifat emotional. Okay, dia lebih bersifat emotional. Dan mereka nak apa benda yang dia orang nak. Semua termasuklah diri anda yang sedang tengok ni ke, orang Asia itu sendiri dia bersifat emotional. Dan malahan membeli disebabkan emotional mengikutkan perasaan. Pernah dengar ayat tu tak? Ikutkan perasaan. Perasaan tu emotion lah. Betul? Mungkin anda je yang tak sedar selama ni kalau saya buat video saya cakap ikutkan emotion kan. Ikutkan perasaan. Maksudnya emotion. Jadi orang membeli tu kadang pertama sekali, you kena sedar, pertama sekali orang akan beli disebabkan dia nak benda tu. Belum tentu dia perlukan benda tu. Jadi bila dia nak, dia akan beli. Jadi itu sebab you punya produk akan terjual dengan mudah. Jadi kalau nak jual, nak dapat profit, you kena jual benda yang orang nak, yang senang terjual. Jangan jual benda yang orang tak nak. Tak nak ni maksudnya you jual, you rasakan benda tu orang perlukan. Let's say ubat kesihatan ke, you cakap you jual produk tentang pembaiki untuk jimat minyak kereta ke kan. Tapi benda tu adalah orang yang perlukan, belum tentu orang nak. Jadi you kena check lah, you kena validate dulu lah. Kalau benda tu betul orang nak, memang banyak yang orang nak, orang sanggup. Tak kira macam mana orang sanggup. It's about priority, it's about emotion. Ada kat situ. Okay, so inilah key point dia. Bila you nak buat message dalam you buat content marketing, you nak create content tu, you nak buat posting, you kena ada point ni dalam kepala otak anda. Tu ayat kasar dia lah. Dalam minda anda ni kena sentiasa ingat bila buat content. Okay, so berbalik kepada poin-poin sebelum ni. Okay, saya nak kongsikan. Maybe secara teknikal dia pula. Saya boleh sebutkan sedikit. Mungkin kalau anda ada kertas, ada handphone lagi satu ke, dia boleh tuliskan poin ni. Nak buat konten depends kepada you punya pelanggan. Bila masa dia orang iklan. Bila masa dia orang nak ataupun sedang online. Biasanya dia orang membeli pada waktu bila. Kalau you ada leader, you ada founder dalam you punya business yang you join ni, ataupun you sendiri sebagai founder, you kena tahu benda ni sebelum you menjual masuk dalam bidang tersebut. You kena tahu bila waktu you punya pelanggan sedang online, bila waktu paling senang orang buat payment. You kena tahu bila waktu tu. Sebab waktu itulah yang kita boleh katakan waktu untuk berperang dan waktu untuk kita muncul di hadapan mereka. Okay, so contoh kalau pagi you boleh buat konten berkaitan tentang selamat pagi and buat sedikit konten perkongsian kata-kata. Dan setiap hari pula lain-lain dia punya konten. Macam saya ada kongsikan kepada saya punya team dan kepada tribe VVIP ataupun tribe VIP, saya ada kongsikan juga pada student kita, pada klien kita. Kita ajar tentang apa konten setiap hari yang perlu dibuat, berlainan. Contoh, ada hari berkaitan tentang keluarga, ada hari berkaitan tentang khalifah ataupun pemimpin. Itu ikut pada bidang anda. Okay, ada hari berkaitan tentang sales, ada hari berkaitan tentang agama. Contoh macam hari ni hari Jumaat berkaitan tentang agama. So ada, kalau you tengok dekat saya punya Facebook page ni, saya punya team ada buat konten berkaitan tentang agama. Apa saja berkaitan tentang agama, hari ini tentang agama. Contoh, macam itulah. So, kalau anda, you kena ada content strategy. Okay, you kena ada content strategy. Bila you dah ada content strategy, hari-hari ni you takkan menjual. Kalau tidak, setiap hari orang akan nampak ni sebagai seller. You kena ada bersifat content. Membuat perkongsian tentang ilmu tersebut. Tentang bidang anda yang you sedang ada sekarang. Alright. So, saya rasa itu sajalah. Okay, saya rasa itu saja berkaitan tentang saya punya team dia ada WhatsApp ni kan. Dia tak tahu saya tengah live ke apa. Tapi ada beberapa team saya, Najihah dengan Cik Zul kita, dia ada bagi link kat bawah tu, anda boleh dapatkan. Okay, case study
sales RM RM80,000. So tu tekan link tu and then pastikan anda dapatkan percuma je. Percuma, tak kena bayar. Kalau tidak kena bayar RM900 ikut nilai sebenar dia. Sebab ilmu yang dikongsikan dalam tu. Okay, belum tentu you nak bayar kan RM900 tu kan. Jadi you ambil je case study ni. Case study tau, eksperimen means kita buat eksperimen. Kita ada rekod tu, kita ada report tu, kita ada teknik yang berkesan tu. Itulah namanya case study. Dia bukan free ebook biasa-biasa ke, perkongsian ilmu ke, tak. Perkongsian ilmu ni macam video yang kita tengah buat ni. Alright, so itu saja. Kalau macam saya cakap lah, as always, saya tak boleh cakap lebih lanjut tentang tajuk dan lebih mendalam lagi tentang konten ni. Saya boleh cakap tentang benda ni lebih mendalam jika anda serius untuk juga belajar dan beri komitmen kepada kita, InsyaAllah. So itu saja daripada saya, Muhammad Alimuddin, founder kepada Khalifah Usahawan. Jika anda baru tengok video ni, pastikan anda share kepada timeline anda, and then pastikan juga anda tag kepada orang lain, dan pastikan anda take note untuk dapat point yang penting dekat situ. Okay, dan ingat, Khalifah Usahawan adalah Khalifah berjaya. By the way, Khalifah Usahawan tu bukan kita. Nama tu saya pilih, ianya adalah untuk anda. Okay? Ini untuk anda. Anda lah Khalifah Usahawan. Nama tu adalah nama anda, bukan nama kita. You adalah hero. Bukan saya hero. Saya adalah cikgu. Saya adalah coach. You adalah hero dalam you punya business. Okay? You belajar dengan kita, saya adalah guru. Anda adalah hero. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.